Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya untuk kelas sambungan bagi chapter kedua, iaitu inovasi dan kreativiti. Okey, untuk hari ini saya akan teruskan kelas kita untuk tajuk faktor-faktor mempengaruhi kreativiti. Kalau sebelum ni kita telah pun lihat apakah yang dimaksudkan dengan kreativiti dan apakah yang dimaksudkan dengan inovasi, dan kita telah pun mengetahui empat fasa dalam proses kreativiti. Untuk hari ini saya akan memberitahu kepada anda, akan teruskan kelas kita pada hari ini untuk tajuk faktor-faktor yang mempengaruhi kreativiti. Ianya terdapat enam faktor yang mempengaruhi kreativiti, iaitu personality, motivasi, keadaan persekitaran, gaya berfikir, kepintaran dan pengetahuan. Kita lihat yang pertama, personality. Kenapa personality mempengaruhi kreativiti? Sebab dalam personality setiap orang ianya berbeza. Ianya berbeza di antara satu sama lain. Contoh, kalau saya berfikiran berbeza dengan anda. Anda juga berfikiran berbeza dengan saya. Maksudnya personality anda tidak sama dengan personality saya. Saya tidak sama personality saya dengan personality anda. Artinya daripada personality ini juga boleh memberi kelainan di dalam tindakan kreativiti. Yang kedua, motivasi. Motivasi akan mempengaruhi kreativiti seseorang. Sebab itu kadang-kadang orang boleh berfikiran bagus ataupun boleh membuat tindakan yang hebat apabila adanya sokongan daripada orang lain, iaitu seseorang memberi motivasi kepada dia. That's why kalau kita tengok kenapa pelajar cemerlang mereka boleh bertindak dengan hebat, dengan bagus apabila adanya motivasi daripada ibu mereka ataupun keluarga mereka. Maksudnya dari segi motivasi ianya boleh memberi boleh mempengaruhi di dalam tindakan kreatif seseorang. Yang ketiga, keadaan persekitaran. Keadaan persekitaran juga boleh mempengaruhi di dalam kreativiti seseorang, di mana kalau keadaan yang bagus, yang tenang, biasanya orang boleh berfikir dengan kreatif. Tetapi kalau dalam keadaan yang tidak tenang, kemungkinan orang tidak boleh berfikiran kreatif. Sama juga dari gaya fikiran, kepintaran dan pengetahuan. Ketiga-tiga perkara ini juga boleh mempengaruhi di dalam kreativiti seseorang. Gaya mereka berfikir, kepintaran mereka dan pengetahuan mereka memang boleh mempengaruhi dalam kreativiti. Seterusnya kita lihat kepada teknik-teknik kreativiti. Ianya terdapat 3 teknik kreativiti, iaitu mengenal pasti perhubungan, penggunaan minda ataupun fungsi otak, ataupun yang ketiga, pembangunan perspektif fungsian. Kita lihat one by one, satu persatu. Mengenal pasti perhubungan. Banyak penciptaan dan inovasi berhasil apabila pencipta dapat melihat sesuatu yang baru ataupun melihat kepada hubungan yang berbeza-beza di antara satu objek, di antara satu proses, di antara satu material dan di antara teknologi serta manusia. Maksudnya di sini kebanyakan pencipta ataupun orang-orang yang menghasilkan barangan atau perkara-perkara inovasi, ianya berhasil apabila pencipta dapat melihat sesuatu yang baru. Maksudnya pencipta tersebut melihat satu benda itu dalam sudut yang lain, dalam bentuk yang lain, dan mereka ada satu kebolehan di mana mereka boleh menghubungkan perbezaan di antara satu objek, proses, material, teknologi dan manusia. Maksudnya mereka boleh menghubungkan di antara satu sama lain, perbezaan di antara satu sama lain. Maksudnya mereka melihat objek A berbeza dengan objek B. B berbeza dari segi apa? A berbeza dari segi apa? So, mereka ini, pencipta-pencipta ini melihat perbezaan tersebut dan mereka cuba hubungkan perbezaan di antara kedua-dua objek. Sama juga manusia, sama teknologi, proses material dan sebagainya.
Okey, melihat dalam arah yang berbeza atau peluang kebiasaan hubungan antara benda-benda dan manusia di sekeliling. Maksudnya dalam mengenal pasti perhubungan, pencipta mereka melihat dalam arah yang berbeza. Macam saya kata tadi lah, dalam sudut yang berbeza. Mereka nampak apa perbezaan di antara si Ali dan apa perbezaan di antara dengan apa yang ada pada si Dola contoh. So, mereka lihat okey, Ali ada kelebihan dekat sini, Dola ada kelebihan dekat sini. So, mereka boleh hubungkan di antara perbezaan tersebut. Daripada perhubungan tersebut terhasillah atau terciptalah inovasi yang baru. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan perspektif fungsian. Di mana kebolehan melihat sesuatu benda atau manusia dalam keadaan bagaimana ia dapat digunakan bagi memenuhi keperluan ataupun memberi pertolongan bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Maksudnya di sini ialah teknik yang kedua adalah membangun perspektif fungsian di mana seseorang tersebut ataupun pencipta tersebut mempunyai kelebihan melihat sesuatu benda dan juga manusia dalam keadaan bagaimana ia dapat digunakan bagi memenuhi keperluan. Maksudnya dia tengok perbezaan tersebut. Contoh misalnya kata perbezaan tersebut, dia tengok bagaimana cara kita nak guna perbezaan itu. Artinya mereka pandai melihat sesuatu yang berbeza dan mereka pandai untuk menggunakan perbezaan tersebut ataupun kelebihan tersebut untuk memenuhi keperluan ataupun bagi menolong menyelesaikan sesuatu masalah. Contoh saya kata dia tengok si A ni ada kekuatan dari segi tenaga. So mereka dapat guna kelebihan tersebut untuk menyelesaikan masalah dia. Usahawan perlu belajar cara melihat sesuatu benda atau keadaan dalam bentuk bagaimana ia boleh membantu mereka dalam usaha bagi memenuhi kemahuan dan menyelesaikan sesuatu projek maupun sesuatu permasalahan. Maksudnya usahawan ni dia kena belajar, dia perlu cari bagaimana melihat sesuatu benda tadi. Secara langsung boleh memberi ataupun boleh memenuhi kemahuan dan sekaligus dapat menyelesaikan sesuatu projek atau masalah. Artinya usahawan ni bila dia tahu nak selesaikan satu masalah dan dia tahu nak menggunakan satu benda untuk menyelesaikan masalah, secara langsung mereka boleh jadikan sebagai peluang perniagaan. Sebab itulah dalam perniagaan ni sebenarnya ia bukan hanya pentingkan kepada keuntungan, tetapi ianya harus melihat kepada bagaimana kita hendak selesaikan masalah orang lain. Alright. Seterusnya kaedah atau teknik yang ketiga adalah dengan menggunakan minda atau fungsi otak, di mana minda kanan menolong seseorang untuk memahami analogi, imajinasi dan sintesis maklumat. Maksudnya di sini dari segi fungsi otak. Dia sebenarnya dari segi minda kanan, ataupun minda kanan kita ni ataupun seseorang ni, dia adalah untuk memahami analogi atau berimajinasi. Maksudnya kita sebagai manusia, otak sebelah kanan kita ni adalah berfungsi dalam bentuk kita berimajinasi. Maksud kita berimajinasi, kita cuba bayangkan. So bayangan-bayangan tersebut hadir pada otak kanan. Minda kiri membentuk dalam analisis verbal, penggunaan pendekatan yang rasional dalam menyelesaikan masalah. Maksudnya minda kiri kita ni lebih kepada penganalisaan. Maksud kita membuat penganalisa. Maksudnya sebelum kita sebelah kanan kita imajinasi, sebelah kiri kita analisa. Biasanya orang kata kalau sebelah kanan ni dia lebih kepada kita imagine, kita cuba bayangan. Sebelah kiri lebih kepada pengiraan ataupun analisis lah. Adalah amat perlu dalam melatih dan membangunkan skill kedua-dua hemisfera minda ini. Artinya kita sebagai human yang berada di dalam bidang kesumanan ataupun mana-mana bidang, kita perlu latih minda kita untuk menggunakan kedua-duanya sekali, bukan hanya untuk satu bahagian saja. Contoh misalnya kata kalau you minat matematik, biasanya dia guna otak sebelah kiri. Tapi kalau anda minat dari segi lukisan ataupun bersajak, menyair, itu sebelah kanan.
So, untuk menghebatkan anda perlu latih dan perlu bangunkan skill kedua-dua hemisfera minda anda. Maksud anda kena guna dua-dua belah, sebelah kanan dan sebelah kiri. Barulah anda hebat. Okey. Jenis-jenis inovasi. Okey. Ianya terdapat 3 jenis inovasi, iaitu penciptaan baru, penyalinan dan penambahan. Okay, penciptaan baru adalah kita hasilkan sesuatu produk ataupun sesuatu servis yang baru. Maksudnya kita hasilkan benda yang baru. Sebagai contoh, Alexander Graham menghasilkan telefon. Itu adalah penciptaan baru. Maksudnya sebelum ni tak ada dalam dunia. So dia cipta benda tu and then dia perkenalkan kepada dunia. Itu adalah ciptaan baru. Okay, kalau untuk penyalinan adalah replikasi kreatif konsep sedia ada. Sebagai contoh Colgate 360 toothbrush. Maksudnya sebelum ni berus gigi dah ada. So Colgate dia olah balik, dia salin balik dan dia hasilkan sesuatu dengan jenama yang baru, di mana kalau sebelum ni berus gigi hanya satu bahagian saja kita boleh guna sebagai pemberus. Tetapi Colgate menghasilkan 360 toothbrush, maksudnya sekeliling berus gigi tadi boleh digunakan pakai dalam proses berus gigi lah. Itu contoh dia. And then penambahan pula, inovasi yang ketiga adalah penambahan gabungan konsep dan faktor yang ada ke dalam formulasi ataupun penggunaan baru. Sebagai contoh, tambahan fungsi di dalam telefon. Maksudnya penambahan ni, that's mean benda tu dah ada, okay, ciptaan tersebut sudah ada, inovasi tersebut sudah ada, cuma kita membuat penambahan. Okay, maksudnya kita gabungkan konsep, okay, ataupun gabungkan faktor yang ada dalam formulasi. Cuba contoh telefon, kita tahu telefon hanya untuk kita menelefon seseorang. Tapi dalam telefon juga kita tengok sekarang ni ada smartphone. Kita ada telefon, kita boleh ambil gambar, dengan telefon kita boleh ambil video. Sedangkan video dan telefon benda yang berbeza. Okay, di mana telefon bercakap, alright, kamera untuk mengambil gambar, tapi digabungkan. Itu namanya penambahan. Baik, untuk kelas seterusnya saya akan sambung lagi dalam tajuk sumber-sumber inovasi. Yang ini kita akan jumpa lagi di dalam kelas yang lain. Jadi setakat ini saja dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum.